menolak daripada tinggalkan Arafah melainkan setelah masuk Maghrib. Jadi kita tak solat Maghrib situ. Kita solat Maghrib di Muzdalifah. Okay, jadi Rasulullah SAW ada jamak. Tapi sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, mazhab kita tak akan buat jamak dan buat kosong kalau kita telah bermukim di Mekah. Sebab kita sebagai orang mukim. Sebab Rasulullah SAW dia jamak dia kosong sebab dia musafir. Okay, sebab tu mazhab Syafi'i kita tak boleh kosongkan situ. Okay, kita sebab apa? Kita dikira mukim. Sebab Rasulullah datang akan musafir. Dia masih lagi musafir sewaktu dia tadi di Mekah. Okay. Walau bagi Muslim juga ini. Bagi Muslim juga. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Tadi pada Jabir. Ini daripada Ibnu Umar lah. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjamakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menjamakkan buat jamak solat. Jamaah telah menjamakkan An-Nabi, telah menjamakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjamakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi di antara maghrib wal isya'i dan isya bi iqamatin, dua baris, iqamatin bi iqamatin, tin bukan tidak, tin. Tengok dia bukan mudhaf ilaih ya, situ lah tu sifat mausuf tu. Bi iqamatin wahidatin bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamat. Jamak maghrib dengan isya, satu azan, satu iqamat. Jadi kita tak faham ni. Itu soal Muslim ni. Sebab tu kadang-kadang okey, ini sebut dua kali iqamat, ini sebut satu iqamat. Satu sebut riwayat Jabir, Muslim juga riwayat hanya sekali dua iqamat. Jabir riwayat, Ibnu Umar riwayat satu iqamat. Nampak pertentangan kan? Tapi maksudnya apa? Wazada Abu Daud. Sebab tu kadang-kadang hadis ni, kalau kita tak belajar, sebab tu kalau kita tak belajar hadis ni, main baca saja, tak buku kita apa, kita akan jadikan hadis ni bertentangan satu sama lain. Ini macam dua-dua sahih ni kan. Ini riwayat pada Jabir, dia kata dua kali iqamat Rasulullah Muzdalifah. Abdullah bin Umar kata sekali saja iqamat. Sedangkan Rasulullah solat sekali saja, Rasulullah buat haji sekali saja. Macam mana tu? Ibnu Umar kata apa? Satu. Jabir kata dua. Sedangkan kedua-dua ini riwayat Imam Muslim sahih. Jadi tafsir dia apa? Wazada Abu Daud, dan tambah Abu Daud, likulli salatin, bagi setiap solat. Mana dia sekali iqamat bagi setiap solat. Boleh faham? Okey, jadi kita nak faham riwayat Ibnu Umar tadi, kena rujuk balik riwayat Abu Daud. Maksudnya likulli salatin, bagi setiap solat. Jangan rasa Rasulullah maghrib dan isya sekali iqamat saja. Tak. Maksudnya maksud dia iqamatul wahidin, satu iqamat bagi setiap solat. Ini dua iqamat lah. Jadi datang dari Abu Daud, ditafsirkan pula. Wa fi riwayatin lahu. Okey, wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat baginya. Wa fi riwayatin lahu, pada riwayat baginya, bagi Abu Daud. Mana ini riwayat lahu bagi Abu Daud dalam hadis Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud.
Ini dia tak sebut, Abu Dawud tak sebut siapa riwayat dia. Dia sebut tak bawa riwayat Abu Dawud siapa? Wa fi riwayatin lahu, daripada Ibn Umar dia. Daripada Ibn Umar juga. Wa fi riwayatin lahu, sebab ini semua daripada Ibn Umar. Semua riwayat ini daripada Abdullah bin Umar. Wa fi riwayatin lahu, satu riwayat dalam Abu Dawud. Walam yunadi, dan dia tidak diazankan. Walam yunadi, dan tidak diazankan. Walam yunadi, tidak diazankan. Fi pada wahidatin minhuma, satu daripada keduanya. Wahidatin minhuma, satu daripada keduanya. Jadi Abdullah bin Umar, Jabir riwayat. Jabir bin Abdullah riwayat. Sewaktu Rasulullah SAW tiba di Muzdalifah, Rasulullah buat solat jamak qasar, Maghrib 3, Isya 2. Dia azan dulu sebelum solat, kemudian iqamat untuk solat Maghrib, kemudian iqamat untuk solat Isya. Ini riwayat Jabir. Kemudian riwayat Ibn Umar ada 3 riwayat dia. Satu dia kata apa? Dia hanya sekali iqamat, tak apa, selesai masalah. Sebab Abu Dawud sebut dari riwayat Abu Dawud likil walid minhuma, makna 2 kali juga iqamat. Tapi disebut Ibn Umar sebut wala yunadi fi walid minhuma, dan tidak azan, tak ada azan. Makna Rasulullah sampai ke Muzdalifah tadi terus iqamat solat Isya, iqamat sekali lagi solat iqamat solat Maghrib, iqamat sekali lagi solat Isya. Sedangkan Jabir kata ada azan. Sedangkan mereka berdua bersama Rasulullah SAW mengajarkan haji. Jadi kita nak pegang riwayat siapa? Sekarang kita nak pegang riwayat siapa? Ya, kita dalam sifat al-qaidah kita sebut al-musbitu muqaddam min al-manfi. Yang menetapkan kita dahulukan daripada yang menafi. Ini kaidah dia. Al-musbit yang menetapkan muqaddam min al-manfi. Yang menetapkan bahawa ada azan kita dahulukan daripada yang menafikan. Ini kaidah dalam hadis. Jabir kata ada azan. Abdullah bin Umar kata tidak ada azan. Sebab apa? Sebab apa kita dahulukan yang mensabitkan? Yang kata azan daripada yang menafikan. Sebab apa? Apa? Asal dan asal. Sebab apa? Akal. Kenapa? Oh, ini kaedah ulama hadis. Al-musbit muqaddam al-manfi. Sebab apa? Orang waktu ramai. Oleh Umar tak dengar azan. Jabir dengar bukan, mereka full. Kenapa? Sebab orang ramai. Berapa ribu waktu itu haji wada. Waktu itu Rasulullah tinggal kan? Berapa ribu dia haji wada. Berapa puluh ribu orang. Jadi Jabir kata ada, Abu Umar kata tak dengar. Mana apa? Makna Jabir dengar, Abu Umar tak dengar. Sebab bukan pakai mikrofon azan. Okay, sebab kita sebut, kita kata ada azan. Jelas ya? Sebab kita dalam kaedah ni al-musbit yang menetapkan satu benda kita lebih dahulu daripada menafikan. Sebab kita letak ini kemungkinan ini. Sebab kita sampai sekarang semua amal itu kita ada azan di Muzdalifah. Wa 'an ibn Umar wa 'Aisyah radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Umar dan juga Aisyah, ini riwayat pada Aisyah dan Ibnu Umar sekali. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, inna Bilal, sesungguhnya Bilal yu'adzinu, dia azan, yu'adzinu, dia azan bilailin pada waktu malam, yu'adzinu bilailin pada waktu malam.
inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal ini dia azan pada malam. Fakulu, makanlah. Kalau mau puasa makanlah. Fakulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Kalau waktu bulan puasa, ingatnya Bilal dengan bunyi azan Bilal, dia azan waktu malam. Makanlah, minumlah. Hatta sehingga Yunadia azan, makna melakukan azan, dan sebagai panggil, kita seru. Hatta yunadia, sehingga yunadia azan. Ibnu nama Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum, anak kepada ibu Maktum. Ini ibnu Ummi Maktum. Dia lah. Kalau Rasulullah jumpa ada solat apa? Ya man ataba ya fi rabbi. Ya man ataba. Okey. Kalau Rasulullah jumpa Rasul sebut begitu. Sebab wahai orang yang kerana-Mu Allah mencela. Ibnu Ummi Maktum. Sebab apa? Dia lah. Surah apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam dan memalingkan. Sewaktu datang kepadanya seorang ibu buta, Allah tegur Rasul. Ya man atabani fi rabbi. Okey, dia kata wahai yang Allah tegur kau sebab Allah tegur aku sebab kau. Sebab waktu itu apa? Rasulullah telah berdakwah kepada bangsa Quraisy. Rasulullah SAW telah berdakwah kepada bangsa Quraisy. Jadi sibuk pula, tiba-tiba dia datang, Rasulullah terganggu. Rasulullah ajar Islam. Rasulullah tengah sibuk apa? Kepada apa bangsa Quraisy ni? Nah, sinilah kita dapat apa? Sinilah kaedah dakwah. Sebab setengah orang dia beria-ia dan cari orang pengaruh untuk masuk kepada dakwah dia. Dengan harapan apa? Dengan harapan yang semakin berkembang. Biar macam mana pun. Okey, inilah masalah kadang-kadang kalau kita apa? Orang sebut. Inilah masalah. Sedangkan Rasulullah bukan begitu. Allah tentu punya begitu. Okey, petunjuk ni daripada yang sebutan tadi. Okey, kalau orang buat bangga, okey tengok ini orang kami profesional, ini semua hebat-hebat. Tak ada orang yang bawa bukan begitu. Bukan begitu. Allah tegur. Islam ni dengan apa? Dengan Bilal. Dengan apa? Dengan Sahib. Setengah tak, kita mesti nampak bagi orang hormat, kita mesti ada orang ini. Bukan begitu dakwah Islam. Allah tegur terus. Okey. Datang dengan Rasulullah nak bakar. Pembesar Rasul Islam. Berapa banyak dapat? Allah beritahu siapa berhak waktunya. Okey, setengah kadang-kadang dia orang macam kita nak Allah alam. Dia nak jadikan ilmu Islam itu sebagai satu benda yang elit. Sedangkan sunnah Rasulullah bukan begitu. Sunnah para Rasul bukan begitu. Daripada Nabi Nuh ya. Wa ma rakattabaka illa alladhina hum aradiluna maliyarrah. Kami tidak melihat wahai Nuh yang mengikut kamu ini melainkan apa? Orang bodoh-bodoh saja. Orang yang tak ada perlukan. Tapi itu sunnah kan. Allah muliakan mereka dengan agama mereka. Ini agama Allah. Okey, ini Ibnu Ummi Maktum semuanya. Seorang buta yang dianggap Allah muliakan, dialah melakukan solat tauhid di Masjid Madinah. Allah muliakan dialah Bilal, seorang hamba. Allah muliakan suaranya, suara solat tauhid di kota Madinah. Wa kana rajulan a'ma, wa adalah dia. Dan adalah dia. Wa kana dan adalah dia. Wa kana dan dia adalah rajulan seorang lelaki. Wa kana dan dia adalah rajulan seorang lelaki. A'ma yang buta. Dia buta. Apa sebut? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Suatu datang kepada seorang lelaki yang buta. Dia Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Wa kana a'ma la yunadi. La tidak. Dan ala dia wa kana dan ala dia rajulan seorang lelaki a'ma yang buta. La yunadi. Dia tidak yunadi, tidak azan. Dia tidak azan hatta sehingga yuqala dikatakan yuqala dikatakan lahu baginya, yuqala dikatakan baginya lahu asbahta
Asbahta. Apa nak asbahta? Kita tulis satu dulu. Asbahna ala fiqh al-Islam wa al-ikhlas wa ala millati abina wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abina Ibrahim hanifan wa ma kana musyrikin. Asbahna wa asbal mulk lillah. Kalau kita doa apa maksud asbahna? Kita sebut apa maksud asbahna? Kita apa? Kita masuk ke dalam waktu pagi. Asbahna wa asbal mulk lillah. Kita masuk dalam waktu pagi dan keadaan kekuasaan semuanya milik Allah. Itu maksudnya. Asbahna dakhalna fi waqti subuh. Maknanya asbahta kau telah masuk waktu subuh. Itu maksudnya. Asbahta kau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi dan pada akhirnya belakang hadis tadi idraj. Apa idraj? Dia pakai hadis mudraj. Hadis mudraj ini dalam lafaz hadis ada perawi apa perkataan untuk tafsirkan. Kita hadis mudraj. Mana idraj ini dia masukkan perkataan perawi dalam kata-kata Rasulullah untuk uraikan. Itu dia mudah nanti kita belajar lagi. Hadis mudraj maksud apa? Kata-kata rawi yang dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah SAW. Itu kita bahas idraj. Kita pakai hadis idraj. Ini mana ada idraj mana? Idrajnya daripada warga Rajul Ahmad itu semua ni bukan kata Rasulullah. Berapa? Itu semua kata perawi. Jadi nak sebut mengapa apa? Nak sebut kata perawi. Warga Rajul Ahmad itu bukan kata Rasulullah tu. Itu kata perawi. Dia nak uraikan siapa sebenarnya Ibnu Ummi Maktum. Okey. Alihan al-Asr. Okey. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Bilalan sesungguhnya Bilal Bilal adzana dia azan qabla al-fajr sebelum subuh. Dia azan sebelum subuh. Maka disebut azan Bilal sebelum masuk waktu subuh. Dia azan pada waktu sahur. Azan dia waktu sahur. Anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Dia azan sebelum subuh. Sebab kita tak buat ini. Apa sebabnya kita baca kita sunat? Sebab tu mazhab kita as-salatu khairum minan nawm. Waktu mana? Azan mana? Ingat ya? Mazhab Syafi'i kita belajar nombor azan ya? As-salatu khairum minan nawm. Itu azan Bilal, bukan azan Ibnu Maktum. Kalau kita buat azan dua kali, as-salatu khairum minan nawm, azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Solat itu lebih baik, bangun dan tidur, solat itu lebih baik. Okey, ini mazhab Syafi'i. Sebab dia kata itu adalah azan Bilal. Tapi Mekah itu balik. Di Mekah yang azan pertama tak ada, azan kedua baru as-salatu khairum minan nawm. Tapi mazhab Syafi'i kita ambil dua Bilal. Sebab apa? Itu kata-kata Bilal. Okay. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Bilal adzana qabla al-fajr. Dia azan sebelum fajar. Nah, kita ambil apa? Dia azan sekali ini kita amal. Itu azan Mekah. Sebab apa? Kita sebut dah. Siapa seorang lagi? Muadzin Mekah. Siapa muadzin Mekah? Abu Mahzurah. Rasulullah ajar waktu Mekah ke Mekah. Jadi sebab Rasul sebut waktu subuh tersebut as-salatu khairun minan nawm. Jadi itulah dia ambil. Buat sekali terus masukkan waktu subuh yang kita amalkan sekarang. Inilah kita amalkan sekarang. Semuanya sunnah. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
maka Rasulullah SAW fa'amarahu, maka menyuruhnya, fa'amarahu, maka menyuruhnya, fa'amarahu, maka menyuruhnya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW suruh dia an yarji'a, untuk dia balik, dia balik, naik balik menara tadi, an yarji'a, dia ada sudah, dia ada diterus. Fa'am Nabi SAW suruh pulang yarji', kembali ke tempat azannya. Fayunadiya, maka dia menyeru, fayunadiya, maka dia menyeru, ala innal abda nama, ala, aduhai, gitu, ala ni aduhai, ala, aduhai, innal abda, sesungguhnya hamba ini, innal abda, sesungguhnya hamba ini tidur, sedang tidur. Dia ada sudah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud wa dha'afahu, dan dia dhaifkan, dia lemahkan hadis ni. Dia kata hadis ni lemah. Tapi hadis ini diamalkan oleh mazhab Abu Hanifah. Oleh mazhab Abu Hanifah. Sebab apa? Ada riwayat lain yang menguatkan dia. Sebab tu dia kata jangan ya sembarang-sembarang. Ini dah orang buat tarhib pagi-pagi bid'ah. Mana Rasulullah buat? Jangan mudah hukum. Orang buat Quran tu belum pagi-pagi itu bid'ah. Sebab apa? Sebab dia di sini selepas Bilal adzan, Rasulullah suruh Bilal naik lagi, suruh apa? Ala innal abda nama, aduhai hamba ini sedang tidur. Jadi dia pernah berkata apa? Ala innal abda ama. Jadi sini ulama Abu Hanifah ambil semua lafaz-lafaz tapi boleh digunakan untuk tunjukkan orang tidur. Quran kan? Apa? As-salatu wassalam tarhib, apa saja lafaz tanbih boleh. Sebab apa? Sini Bilal guna apa? Ala innal abda nama. Jadi kita sebut hari itu, kita sebut surah yang sebelum ni, bahawa ini sebenarnya dia hanya sebagai masalah khilaf antara ulama fiqh fuqaha saja. Sebab tu jangan sekali-kali sembarang bid'ah. Subhanallah, bukan budak-budak yang orang buat tu. Okey, sebab apa? Dia gunakan dalam perkataan ala innal abda nama. Sekarang bagi alasan pula tak boleh waktu orang tidur kan, ganggu orang tidur. Tapi tak payah suruh jalan kereta tu. Kalau kan kereta pagi-pagi tu kan. Okey, sebab tu dia kata. Okey, sebab tu dia benda ni sama lah orang kata. Satu. Okey. Siapa zikir kuat dia ganggu orang solat. Sebab tu imam ni dia mengganggu orang yang solat. Tapi bunyi kereta di luar. Jadi setiap waktu solat kita suruh berhenti lah. Sebab ganggu kita solat. Sebab kita ni sebenarnya terganggu bila benda tu bukan kebiasaan kita. Benda tu bukan dah jadi kita zikir. Kita zikir sebab kita kata apa? Yang apa? Tentang masyarakat ya apa? Tengok orang bagi rasa tak boleh zikir kuat dan ganggu orang solat. Habis dia dengan mana kuat tu zikir ni kan bunyi kereta di luar. Kalau masjid tepi jalan. Belum apa? Jadi kita benda tu kalau kita biasa zikir lah kita dengan kita adalah selesai solat. Sebab dari kita bukan kalau kebiasaan kita bukan bunyi ganggu sudah benda tu. Okey. Jadi jelaskan sini. Sini lah kita kata inilah dalilnya bagi orang yang mengatakan harus kita bertauhid, harus kita menghidupkan Quran tersebut. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dia suruh bila sebut apa? Ala innal abda nama. Jadi apa-apa lafaz dia panggil lafaz tanbih. Maksud lafaz tanbih. Mana bagi peringatan subuh dah masuk sudah. Bangunlah tu. Cukup dah tidur. Jangan terajak lagi. Okey, jelas ya? Okey, jadi ada soalan? Ya. Apa? Hujan kuat ya? Okey. Okey, kalau hujan kuat. Okey. Hujan kuat sekiranya kawasan kita lecak susah datang ke masjid. Kawasan Tin, sebab masjid Madinah lecak. Surah dia sallu fi rihalikum, solatlah kamu di rumah kamu. Sekiranya apa syarat dia apa? Sallu fi rihalikum, solat rumah kamu sekiranya apa? Sekiranya hujan lecak tadi, dia menghalang jemaah untuk datang ke masjid. Sebab apa? Sebab waktu itu tak ada apa? Tak ada, bukan petang pada kita. Sebab tu ulama sebut ilat dia apa? Waktu itu mereka nak pergi. Cuba tengok Madinah macam mana.
Semua dulu pasirkan. Jadi apa turun hujan dia akan lecap. Jadi benda ni setengah sahabat susah nak pergi ke mana? Ke masjid. Jadi situlah dia kata situ kalau cuma susah datang masjid, situ kita suruh sallu fi rihal, solatlah di rumah kamu. Tapi kita sekarang apa? Dengan kereta dia, dengan apa? Dengan motornya. Jadi tak disunatkan kita seru. Bahkan tak disyariat kita seru. Sebab apa? Habis kadang-kadang pernah saya sebut, dia orang buat hadis berlaku hujan. Jadi kita ini masalah tak faham fiqh hadis, berlaku hujan. Okey, ingat saya sebut. Dia sebut berlaku hujan ataupun apa? Sejuk yang terlampau. Okey. Okey, dengar apa? Jadi berlaku hujan, sallu fi rihalikum. Pernah sekali Rasulullah sebut sallu fi rihalikum. Sekali je ada. Rasulullah suruh. Jadi dia kata kita ambil hadis tu untuk kiaskan semua hujan. Habis kamu mungkin setuju sebulan hujan sampai sebulan. Sebulan lah kamu suruh solat maghrib di rumah. Okey, kadang-kadang terlampau sejuk. Dia kata habis kalau kawan-kawan kita pada Albania, Macedonia, 6 bulan lah mereka solat di rumah semua. Buat jamak maghrib dengan Isya. Sebab boleh solat jamak sekalian. Terlampau sejuk, terlampau apa? Terlampau sejuk. Nak keluar sejuk sangat. Jadi kalau begitu, kamu ambil hadis ni, hujan turun, sallu fi rihalikum, solat di rumah kamu. Kalau kamu tu dia cakap kamu di Malaysia musim tertuju, musim berapa? Memang kawasan hujan. Kalau di Taipei, kalau kita hari-hari hujan. Mana hari-hari, Taipei betul kan hari-hari hujan. Jadi setiap hari lah kamu suruh sembahyang di rumah kamu. Habis bila maghrib Malaysia ada orang. Sebab di kata hadis ni perlu difahami. Konteks mana Rasulullah SAW sallu fi itu. Keadaan itu Madinah hujan turun waktu tu lecak. Mereka datang satu apa? Dengan lecak mereka nak apa? Nak pergi masjid Nabi. Dan benda tu bukan selalu. Mana hujan lebat sangat dia lecak. Mereka menyusahkan mereka dah datang. Cukuplah kamu solat di rumah kan? Di rumah kamu. Boleh faham? Jadi kalau begitu lah kadang musim apa? Musim hujan. Saya kata orang kalau begitu orang Taipei lah. Sebab Taipei paling banyak hujan. Maghrib, lepas asar hujan lah. Okey, dia kata sebab pada ini perlu kita faham. Konteks apa? Konteks dalam keadaan benar-benar menyusahkan waktu. Seluruh kan? Untuk mereka balik, untuk mereka pergi ke masjid. Jadi Rasulullah beri keringanan kepada mereka untuk apa? Untuk solat di rumah. Sebab setengah ulama sebut solat berjemaah itu wajib. Jadi sini Rasulullah bagi keringanan untuk mereka solat di rumah mereka. Jelas ya? Sebab kalau begitu, tak ingat lagi saya waktu. Okey. Kan ada kan kita boleh jamak dalam keadaan sejuk. Kita satu hari boleh sejuk boleh. Cerah memang boleh sejuk sampai 6 bulan. Jadi dia tanya. Sebab apa? Waktu maghrib di sana kalau kena musim sejuk, musim salji, penuh orang ke masjid. Sebab apa? Nak solat jamak maghrib Isyak. Lepas tu siang dia kata, dia datang 1-3 sampai Zuhur dengan Asar pun pakai jamak juga. Cerah ni, tak apa sejuk, dia tersejuk. Memang sejuk sikit. Jadi kita mudah je kamu kan, dia kata. Jadi satu hari tu sejuk sikit Asar. Lagi tak sahabat tak jamak kan ni? Siapa tak jamak kan? Mana terlampau apa? Terlampau ambil ringan agama. Itu tanda kerosakan beragama. Okey. Dia letak hadis bukan pada tempatnya. Dia letakkan hadis pada bukan tempatnya. Ya kita contoh. Kalau kita terlampau sampai banjir semua nak jalan susah. Sebab kita nak lecak susah. Kita nak lecak susah. Sebab kita semua betar kan. Sebab kita bukan jadi padang pasir. Padang pasir dia turun hujan sikit, tanah tadi terus jadi lecak. Jadi kita malingkan kalau banjir boleh. Kalau banjir salah kata ni, sallu fi harikum, tak payah aku pernah dalam masjid. Okey, jelas tu? Okey. Okey, ada soalan ni? Sebab tu kata, janganlah hadis ni kalau kita tanpa betul, bukan saya sebut, tanpa betul rosak hadis tu. Mana kita bukan dirosak, kita yang rosak disebabkan oleh hadis. Sebab tolong apa? Sehingga saya Ali sebut apa? Kalimatul haq uridu bil batil. Perkataan ini benar, tapi dia berkendak kebatilan pada hadis ini. Ya, jaga benar. Okey. Ada soalan lagi? Jadi kita wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli sallim. Al-mahkumu alaih. Mana? Kita belajar apa ni sekarang? Sebenarnya usul fiqh kita belajar apa ni? Al-mahkumun alaih. Ingat ya, kita belajar mula apa? Tentang hukum. Hukum itu apa? Kemudian ada hukum. Siapa yang berhak untuk menjatuhkan hukuman? Siapa yang berhak untuk mensyariatkan hukuman ini? Hanya Allah saja. Inil hukmu illa lillah. Semua hukum itu milik Allah. Dia saja yang berhak mensyariatkan hukum. Dia sebut al-hakim. Kerana kita sebut apa? Al-mahkumu fi. Apa tu hukum yang dikenal pada kita? Apakah hukum yang dikenal? Apa hukum tu? Apa syarat dia? Maknanya kita sebut solat tu wajib. Itu hukum kat atas kita. Al-mahkum fi. Apa syarat dia? Mesti bagi sebut tu. Mesti kita mampu buat. Okey, jelas tak? Kita sebut al-mahkumu alaih. Orang yang dihukumkan ke atasnya. Siapa yang hukum itu berlaku pada dia? Siapa yang hukum itu berlaku padanya? Al-mahkumu alaih. Kalau sebut tu, adakah bukan Islam tak kena hukum kalau belajar agama hudud? Adakah orang Islam? Adakah orang bukan Islam tak kena hukum hudud? Ni kita belajar ni. Sebab sekarang dia bercakap tak mau belajar. Macam mana orang Islam tak kena hudud, orang Islam kena hudud? Sekarang kita belajar al-mahkumu alaih. Siapa orang dihukumkan ke atasnya? Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut akhir zaman ni. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka menjadi saksi, sedangkan mereka bukan diminta jadi saksi. Dia suka menyipu. Ya, yashhadun wala yustashhadun. Apa? Khairul qurun qarni, sebaik kurun-kurunku, summa alladhina lahum, summa alladhina lahum. Sebaik kurun-kurunku, sepasnya. 3 kurun pertama. Summa yakunu qaumun. Apa? Sifat mereka? Ada sifat mereka? Yashhaduna wala yustashhadun. Mereka menjadi saksi, sedangkan mereka bukan menjadi saksi pun. Suka menjadi saksi. Mana suka bagi pendapat saja. Suka bagi penyaksian satu benda. Sedangkan bukan minta pendapat mereka pun. Tapi dia suka menyipu, nak tunjulkan diri. Sekarang kita belajar dulu. Al-mahkumu alaih. Siapa yang dihukumkan ke atasnya? Kalau itu bab apa kita belajar tu? Adakah orang bukan Islam terkena hukum syarak atau tidak? Adakah Islam tu menjadi syarat jatuh hukum syariat pada dia? Tidak. Kita belajar bab apa? Bab apa? Dalam fikah ni bab apa? Bab apa kita belajar? Bab apa? Bab bukan bab jenayah. Bab apa? Bab apa? Takkan jumpa bab jenayah. Dia nak bahas adakah orang bukan Islam kena hukuman atau tidak? Bab apa? Bab apa? Babul jihad. Bab jihad, bahas bab tu. Sebab apa? Bila kita berjihad akan wujud negara Islam, akan ada apa? Kafir zimmi, kafir harbi. Jadi apa syarat dia? Adakah syarat dia berada oleh pemerintahan atau tidak? Adakah zimmah itu orang kafir harbi datang buat jenayah? Adakah dia datang sebagai mustakmin? Adakah kena atau tidak? Nanti kita bahas bab apa? Dia ada babul jihad. Doa bagi dia sampai. Sebab semua perbahasan tentang kenegaraan ni dalam babul jihad. Dia bukan bab jenayah tak. Jenayah dia tentang hukum saja. Tapi siapa yang kena? Apa syarat untuk dia kena hukum? Adakah Islam dia ataupun dia berada di bawah pemerintahan? Itu. Adakah sebab apa? Dia berada di bawah Islam ataupun di bawah daerah pemerintahan Islam ataupun dia disebabkan Islamnya. Sebab tu adakah contoh seorang dia musafir. Saya sebagai seorang amir, pemimpin. Saya bawa pasukan saya keluar daripada wilayah pemerintah negara Islam tadi ke negara bukan Islam. Tiba-tiba salah seorang ahli saya lakukan jenayah hudud. Adakah jatuh hukum pada dia atau tidak? Ini akan jadi pembahasan para ulama dalam babul jihad. Sebab dia telah keluar dari wilayah pemerintahan. Jadi adakah berlaku waktu dia musafir? Berlaku apa? Hudud atau tidak? Itu semua dalam babul jihad. Lambat lagi kita berbuat muamalat kan, munakahat, muamalat satu-satu. Jenayah belum lagi. Lepas jenayah baru kita masuk babul jihad ataupun babul siyam. Dua tu. Okey.
Sebab tu bab jihad bukan cerita perang saja, tak. Dalam bab jihad dia bukan cerita tentang perang saja, cerita macam mana kita menyusun negara, macam mana hak kedudukan orang bukan Islam dan Islam. Macam contoh, antara dalam Islam mereka tak boleh tinggikan gereja bermasjid, tak boleh, tak dibenarkan. Tak dibenarkan rumah mereka lebih tinggi daripada rumah Islam. Supaya apa? Mereka tak melihat orang Islam. Sama begitu. Apa? Huwa syakhsul ladhi huwa dia adalah dia siapa mahkum alaih, orang dikenal hukum ada dia. Huwa syakhsu, dia adalah asyakhsu, orang. Huwa dia, huwa tak boleh mak. Huwa tak ada whiteboard bagus ni. Tak apa. Huwa dia adalah asyakhsu, orang. Asyakhsu, orang. Asyakhsu, orang. Alladhi yang ta'allaqa terikat, berkait. Ta'allaqa khitabu arahan. Asy-syari'i syara'. Asy-syari'i syara' bifi'lihi dengan mengerjakannya, bifi'lihi dengan mengerjakannya. والشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله, dia adalah orang. dapat ya? والشخص الذي تعلق خطاب الشارع. Siapa dia? Wa al-mukallaf, dia adalah mukallaf yang diberatkan dengan hukum syara'. Ini mahkum, al-mahkumu alaih. Siapa kita lah? Kita kan jatuh hukum kepada kita. Apa dia Allah jatuh hukum kepada kita? Apa hukuman al-mahkumu alaih? Orang yang dihukum katanya, dijatuhkan hukuman katanya. Apa hukuman Allah kepada kita? Wajib salat. Kenal kita buat salat. Apa hukuman Allah kepada kita? Kita wajib jauhkan zina. Hukum kepada kita. Ini al-mahkumu alaih. Apa hukuman Allah kita? Kita wajib bagi zakat. Itu hukuman Allah bagi kita. Boleh faham tak? Sebab tu kita di bahasa Melayu jangan terperangkap di Islam tu. Apa? Kita hukuman bagi kita apa? Hukuman ni jatuh hukuman penjara, bukan begitu. Dalam Islam ni hukum ni khitab syara'. Mana arah tentang kita buat apa? Sebab dalam bahasa Arab hukuman yang kita faham ni itu uqubah, iqab. Ya hukuman ni dia apa? Iqab, uqubah. Sebab kita buat al-uqubah syar'iyyah. Kita terjemah hukuman syara'. Maksudnya hukuman ni, hukuman ni nak terjemah apa tu? Sebab kita ada hukuman saja. Sebab dalam Islam hukuman luas lagi pada mana tu? Mana hukuman arahan dikenakan. Bukan mestinya kadang-kadang hukuman kenakan menikmat untuk kita. Hukuman Allah bagi kita halal kita berkahwin. Boleh faham tak? Itu mana? Boleh faham ni? Sebab beda hukuman yang kita bayar kalau kita hukuman ni apa? Nah, iaitu hukuman penjara. Bukan begitu. Itu kita punya hukuman. Hukuman ni khitab bersyarat, arahan syarat. Okey. Wa huwa mukallaf, dia adalah orang berakal. Wa yushtaratu fil insan, wa yushtarat, dan disyaratkan fil insan
Insan apa? Pertama, haitsu, mana sila baris sila tulis tu. Haitsu, astagfirullah. Haitsu hatta min yasihu, sehingga sah, hatta yasihu taklifu. Boleh beri dia taklifu sehingga sah diberatkan hukum syarak, diberatkannya. Pada diberatkannya apa? Diberatkannya dengan hukum syarak. Ini kita nak ikut kita ni, apa syarat yang ada kita sehingga kita sah hukuman tadi berlaku pada kita. Apa syarat yang perlu ada kepada kita sehingga hukuman itu sah pada kita? Mana wajib solat kita, wajib kita puasa, wajib kita berjauhi perbuatan yang diharamkan. Apa syarat yang perlu ada pada kita? Pertama apa? Ayyakuna qadiran bi nafsi. Satu, satu adalah, dua yang satu kata mana? Adalah mampu dengan sendirinya, dengan diri sendiri. Satu. Ataupun au biwasitatin, au bilwasitati, au bilwasitati, au bilwasitati, ataupun dengan perantaraan. Dengan perantaraan ala, apa syarat itu? Syarat apa? An yakuna qadiran binafsihi atau bilwasitati, ataupun dengan perantaraan. Ala ke atas, ala ke atas, ala ke atas, fahmi memahami, fahmi memahami, khitabi arahan, at-taklifi khitab, arahan yang memberatkan, at-taklif yang memberatkan, al-muwajjahi ala fahmi al-khitabi, al-muwajjahi ilaihi, al-muwajjah yang dihadapkan, yang ditujukan kepadanya. Jelas? Jelas tak jelas? Syarat itu an yakuna, satu syarat apa? An yakuna qadiran bi nafsi atau bil wasati ala fahmi khitab at-taklif al-muwajjah ilaihi. Dia mampu untuk memahami arahan syarak yang ditujukan kepadanya, sama diri sendiri ataupun melalui perantaraan, ataupun melalui perantaraan, bahwa itu berlaku, telah berlaku. Contoh ini, bila berlaku kita diberatkan solat zuhur nanti, bila berlaku arahan untuk kita solat zuhur hari ini akan berlaku satu arahan, insya-Allah kalau kita panjang umur akan berlaku satu arahan bagi kita, itu solat zuhur. Bila berlaku? Solat tu bila? Memang satu masuk zuhur, tapi bila mulanya waktunya? Hukum waktunya apa? Solat tu apa? Solat tu bila?
Sewaktu bila berlakunya kewajipan pada kita untuk solat zuhur hari ini. Aqimis salati luki syamsi ila wasaqil lail. Sewaktu gelincir matahari. Waktu gelincir matahari ini, nanti kita tunggu gelincir matahari. Okey. Aqimis salati luki syamsi, akan berlaku kepada kita satu kewajipan namanya solat zuhur untuk hari ini, bukan kemarin, untuk hari ini. Akan berlaku kewajipan namanya solat zuhur. Apa syarat kita untuk menjadi wajib? Kita mampu memahami, kita mampu hukum yang dikenal pada kita. Macam mana kita mampu? Kita diri sendiri, kita tengok nampak matahari, oh ya, tolong sudah wajib. Tak mampu sebab di rumah keluar semua, tak mampu memang ataupun terpenjara. Kita dengar orang azan. Boleh faham? Kita dengar orang azan, makna kita tak mampu sendiri nak faham. Tapi dengan orang azan, orang perantara azan tadi menjawab, kita mampu untuk faham bahawa sekarang telah berlaku syarat. Dengar azan kita mampu. Melalui suara orang azan tadi kita tahu di sana ada kewajipan untuk kita solat zuhur melalui perantaraan atau kita sendiri. Sebab Allah sebut, bukan Allah sebut azan. Allah sebut apa? Aqimis salati luki syamsi ila wasaqil lail. Dirikan salat. Okey. Waktu liduluki syams, waktu matahari tergelincir. Ila wasaqil lail, sehingga kegelapan malam. Jadi waktu, boleh faham ya? Jadi sepatutnya kalau kita mampu sendiri, kita tengok, oh ya, matahari gelincir sudah. Ini kita mampu diri sendiri. Kita tak mampu, kita dengar orang azan. Boleh faham? Jadi ini bilwasitah, dengan perantaraan. Jadi kita mampu. Sebab tu orang tidur wajib tak wajib? Sebab apa? Mereka tak mampu untuk fahami perintah syarak zuhur tadi. Dia tidur jam 11, dia bangun jam 4 petang. Berdosa tak berdosa? Sebab tak berdosa? Sebab waktu dia tidur, dia tidak mampu untuk memahami azan tadi. Dia tak mampu untuk memahami perintah kewajipan dikenal. Dia tidur. Gitu juga orang gila. Faham tak? Jadi kita ni bisa mampu, orang yang mampu. Boleh faham tak? Jelas ya? Okey. Jadi cukup sekali. Nanti kita urai lagi ahliah. Sebab tu Rasulullah rufi'al qalam an salasatin. Al-sabi, kalimat al-na'im hatta yastayqiz. Orang yang tidur sehingga terbangun. Wa al-sabi hatta yahtalim. Seorang kanak-kanak sehingga dia apa? Sehingga dia balik. Wa al-majnun hatta yafiq. Si orang hatta yaqin. Orang gila sehingga dia sedar. Orang gila tak faham tak? Okey, orang gila boleh faham, kanak-kanak boleh faham. Jadi sebab syarat dia mampu untuk faham. Sebab kita kata apa? Sebab kita sebut akal ini cahaya dalam diri kita. Sebab apabila kita sempurna untuk fahami syarak, itulah diwajibkan wajibkan solat tadi. Sebab itu semua ni akal. Sebab apa? Untuk faham ni dengan akal. Okay. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazidan. Ya rabbaka wassallallahu. Allahumma shalli wa sallim ala haqqa wa ittiba'ah. Al-batil batil wa ihtinam. ولا تجعل درسا علينا فاضل واجعل للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله ولها الوالد والعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.